Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali untuk sesi yang seterusnya. Topik pada kali ini adalah berkaitan tentang timer in microcontroller. Mari kita lihat fungsi timer di dalam PIC microcontroller. Fungsi yang pertama bagi timer adalah sebagai lengah masa ataupun time delay. Dan fungsi yang kedua adalah sebagai pembilang atau dikenali sebagai counter. Mari kita lihat contoh aplikasi ini. Untuk menghasilkan LED seperti di dalam video ini, setiap LED perlu diberi lengah masa supaya ia dapat menyala mengikut masa yang ditetapkan. Dengan itu, kita akan memperolehi nyalaan LED mengikut turutan seperti lampu yang dipasang pada hari raya. Sekarang kita lihat fungsi kedua bagi timer, iaitu timer sebagai pembilang. Apabila kita melalukan objek kepada sensor, LCD akan menunjukkan bilangan nombor secara menaik. Apabila bilangan nombor mencecah nilai 20, nilai counter pada LCD akan direset semula kepada nilai 1. Mari kita lihat secara terperinci berkaitan timer di dalam microcontroller. Apa itu timer? Timer secara ringkasnya adalah satu register yang akan menyimpan satu nilai ataupun satu nombor secara menaik ataupun menurun. Nilai yang disimpan ini adalah nilai yang konstan tanpa bantuan CPU. CPU boleh membaca atau menulis nilai pada register ini pada bila-bila masa yang diperlukan. Terdapat 3 bit length untuk timer, iaitu sama ada 8 bit, 16 bit ataupun 32 bit bergantung kepada jenis ataupun keluarga PIC yang kita gunakan. Kita akan memberi fokus kepada timer di dalam PIC 18. PIC 18 mempunyai 2 sehingga 5 timer bergantung kepada jenis PIC yang kita gunakan. Nama timer akan bermula daripada 0, 1, 2, 3 atau 4. Dua kegunaan timer adalah yang pertama sebagai time delay dan yang kedua sebagai counter. Counter akan mengira perkara yang berlaku di luar daripada microcontroller. Kita akan memasang sensor kepada microcontroller untuk menjadikan timer sebagai counter. Bagi membolehkan timer mula mengira, timer memerlukan clock source. Clock source bagi timer terdiri daripada 2, sama ada daripada internal source ataupun external source. Apa yang dimaksudkan dengan internal source adalah clock source yang terjana diambil daripada bacaan osilator pada microcontroller. Bacaan frekuensi pada osilator ini perlu dibahagi dengan 4 bagi mendapatkan masa yang terjana. Seterusnya adalah clock source yang kedua, iaitu daripada eksternal. Daripada eksternal, kita perlu mendapatkan pulse daripada luar, iaitu pada pin RA4. Pada pin ini, kita akan meletakkan sensor ataupun switch bagi menghasilkan pulse. Bagaimana timer beroperasi? Langkah yang pertama, kita perlu menentukan sama ada timer akan mendapatkan clock source daripada internal ataupun external.
Setelah pemilihan dibuat, kita juga perlu menetapkan sama ada timer mempunyai prescale ataupun tidak. Selepas itu, timer akan di-on-kan melalui program dan timer akan mula mengira. Apabila timer telah mencecah kepada satu nilai maksimum, overflow akan berlaku di mana timer akan direset semula kepada kosong. Kemudian, timer akan mula mengira sehingga mencecah nilai maksimum semula dan overflow akan berlaku. Proses ini akan terus berulang bagi timer. Secara kesimpulannya, timer adalah satu register yang akan mengira nilai sama ada secara menaik ataupun menurun. Dua fungsi timer yang biasa digunakan di dalam PIC adalah sebagai timer as a time delay ataupun timer sebagai counter. Bagi menjana timer, terdapat dua clock source yang perlu dipilih sama ada melalui internal ataupun external. Internal clock source adalah daripada oscillator yang terdapat di dalam microcontroller, manakala external clock source adalah daripada pin RA4 pada microcontroller. Sekian sahaja dahulu untuk sesi pengenalan kepada timer. Sehingga bertemu lagi pada episod yang seterusnya. Sekian, terima kasih.